Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang bahagia Datuk Pengerusi di Tuan Kuasa Surau, Sahibul Fadilah, Tuan Imam, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas ruang dan kesempatan yang Allah berikan pada pagi ini. Dapat kita teruskan sesi pengajian kita berkaitan alam akhirat. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan berkaitan dengan neraka dan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan neraka. Pagi ini insya-Allah kita akan menjurus kepada perbincangan tentang penghuni neraka. Tuan-tuan dan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, ahli neraka ni terbahagi kepada dua golongan. Yang pertama, yang akan kekal selama-lamanya dalam neraka. Kalau ditanya selama-lamanya sampai bila, kita tidak perlu memikirkan hakikat itu. Kerana bila dalam Al-Quran Allah menyatakan mereka kekal dalam neraka selama-lamanya, maka kita berpegang dengan yang itu, selebihnya kita serah kepada Allah. Kerana ada juga orang yang cuba memikirkan nasib ahli neraka ini. Saya kata begitu kerana ada hamba Allah yang bertanya. Dia kata, Ustaz, bukankah Allah itu maha pengasih, maha penyayang? Takkanlah mereka ini akan terus diazab sampai bila-bila? Ini pertanyaan yang tidak perlu sebenarnya. Sebab kita ini dalam ruang nak bertanya dan sebagainya yang berkaitan dengan perkara ghaib, sam'iyat, itu mestilah berpandukan kepada dalil jawapannya. Kalau tidak ada dalilnya ataupun jawapannya telah ada dalam dalil tersebut, maka itulah jawapannya. Kita tidak dapat menjawab lebih daripada itu. Selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala. Yang kedua, ahli neraka itu adalah golongan yang tidak kekal. Tidak kekal berarti mereka ni akan diazab dalam neraka untuk satu tempoh masa tertentu yang dikehendaki oleh Allah, maka ianya akan jadi berbeza-beza. Ada yang sekejap, ada yang lama, ada yang sangat lama. Kemudiannya mereka akan mendapat syafaat dan keampunan, akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Jadi, ahli neraka itu terbahagi kepada dua golongan. Berbeza dengan ahli syurga. Ahli syurga ni satu golongan je. Maknanya mereka, ahli syurga ni, mereka yang masuk kekal dalam syurga. Tidak akan lagi keluar. Cuma ahli syurga ni ada yang terus masuk ke syurga. Ada yang transit di neraka dahulu sebelum dimasukkan ke syurga. Baik. Kita tengok kedua-dua golongan ini. Siapakah mereka? Sebagai contoh, ahli neraka yang kekal dalam neraka. Kita lihat contoh. Sudah tentulah mereka yang tidak beriman. Seperti orang kafir, musyrik, murtad. Murtad ni orang yang berpaling daripada keimanan. Dia dah beriman, dah Muslim, dia keluar daripada Muslim, menganut agama yang lain. Maka ini murtad. Ataupun dia mengeluarkan kata-kata perbuatan yang jelas menggugurkan akidahnya. Ini golongan-golongan ini, golongan yang kekal dalam neraka. Begitu juga munafik. Munafik dia terbahagi pada dua. Munafik ni ini ahli neraka kekal ni adalah munafik di sudut akidah ni. Yang mereka menyembunyikan kekufuran dalam hati mereka, tetapi mereka menzahirkan keislaman pada zahir mereka. Ini yang pada zaman Rasulullah SAW itu. Yang kalau kita lihat mereka ini sebenarnya masih
cinta kepada kekufuran. Dan mereka sendiri pun hati mereka itu masih bersama golongan-golongan yang tidak beriman, golongan musyrikin. Tetapi mereka berlakon, mereka menzahirkan mereka Muslim untuk mendapatkan habuan kepentingan ataupun adalah sesuatu yang mereka nak daripada umat Islam. Kalau berperang, umat Islam menang, dapat harta rampasan perang, mereka pun dapat. Jadi ini munafik zu akidah yang menyembunyikan kekufurannya dalam hati. Zahirnya dia menunjukkan kata dia Muslim. Dia ada satu lagi munafik isu amalan. Munafik amalan tu bukan tidak mengeluarkan kita daripada akidah, daripada Islam. Sebagai contoh orang yang Nabi sebut ayatul munafiqi, salah tanda orang munafik tu 3. Kalau bercakap, berbohong, berjanji tidak tepati janji. Kalau diberikan amanah dia khianat. Dan satu lagi dalam hadis yang lain sebut wa idza khasama fajara, kalau bergaduh berlebih-lebihan. Itu munafik seamalan, iaitu tidak mengeluarkan pelakunya daripada Islam, cuma dia dikira berdosa. Munafik akidah ni adalah orang yang menyembunyikan kekufuran dalam hati dia. Dia memang asalnya tak mau pun beriman ni, cuma dia zahirkan Islam dia kerana nakkan sesuatu daripada umat Islam itu. Yang ketiga, tidak melaksanakan takalif syar'iyah serta mendustakannya. Ini dia masuk macam hukum murtad lah. Dia tidak solat dan menafikan kefarduan solat. Itu maksud tu. Mendustakannya. Ya, contohnya kita solat fardu ni 5 kali sehari. Kita tengok dia tak solat, kemudian kita pun tegur, kenapa tak solat? Solat ini wajib. Lalu dia kata, mana ada wajib? Mana ada solat wajib? Solat tu semua pilihan sahaja. Nak buat tak buat pun boleh. Contoh, kalau dia berkata begitu, bukan dalam keadaan dia dipaksa, dan dia berkata dalam keadaan dia sedar, maka dia berkata dalam keadaan dia tahu apa yang dia kata, maka gugurlah akidahnya. Maka ketika itu dia jadi murtad dengan kenyataan tersebut. Itu tidak melaksanakan takalif. Takalif syar'iyah ni adalah perintah-perintah yang kita wajib buat. Kemudian yang keempat, mustakbirin. Golongan yang mustakbirin, golongan takabur ni bukan takabur yang kita biasa ni, hubungan kita dengan manusia. Takabur ni orang yang tak mau beriman. Tak mau beriman. Macam Nabi SAW menyampaikan dakwah di Makkah, risalah Islam di Makkah, pembesar-pembesar Quraisy Makkah tak mau menerima Islam itu. Bukan kerana Islam itu tak baik. Bukan kerana Islam itu tak baik. Mereka perlu menerima hakikat yang Islam itu memang baik. Ajaran Islam itu baik. Tetapi atas keegoan mereka, keangkuhan mereka, akhirnya mereka menolak apa yang Nabi bawa. Ini golongan mustakbirin. Arti kata menolak golongan yang tidak beriman dalam keadaan mereka ini sombong dan takabur. Ini semua ni melibatkan akidah. Tapi kalau sekadar sombong biasa dengan kita manusia lah, kan cakap tinggi, pandang rendah pada orang lain, memperlekeh-lekehkan orang lain, orang tegur kita tak boleh terima, mungkin kerana kedudukan kita, kerana kelebihan yang ada pada kita. Itu takabur yang merujuk kepada dosa besar. Itu tidak mengeluarkan seseorang daripada agamanya. Jadi, ringkas ceritanya, hak atas tu, kafir, musyrik, murtad, siapa yang terpalit dengan ini, dan dia mati dalam keadaan demikian, dalam keadaan sampai risalah Islam pada dia, maka mereka ini kekal dalam neraka. Kita letak titik tu, kekal, titik. Tak perlu lagi kita fikirkan sampai bila, bagaimana penghujungnya. Kadang-kadang kita ni membebankan diri kita berfikir sesuatu yang tak perlu. Maka itu urusan Allah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Contoh ahli neraka yang disebut dalam Quran. Dalam Quran, dalam hadis telah disebut individu-individu tertentu yang merupakan ahli neraka. Maknanya mereka ini confirm ahli neraka.
confirm ahli neraka. Kita tak boleh kata sebaliknya sebab Al-Quran dan hadis yang sahih berkata yang sedemikian. Contoh Iblis. Iblis ni memang banyak ayat Quran cerita tentang Iblis ni dan nasib dia nanti pada hari akhirat. Fir'aun yaqdumu qaumahu, dia akan mengepalai kaum dia masuk ke neraka. Isteri Nabi Nuh, ini kan dalam surah At-Tahrim kalau tak salah. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru ra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Isteri Nabi Lut. Yang ni yang dah disebut ni dalam Quran. Abu Lahab dan isterinya. Abu Lahab dan isterinya lagi unik. Allah sebut mereka ni ahli neraka dalam keadaan mereka masih hidup. Iblis memang hidup lagi lah sampai kiamat. Fir'aun dah mati. Isteri Nabi Nuh pun dah mati. Isteri Nabi Lut pun dah mati. Al-Quran datang menceritakan mereka ahli neraka. Tapi Abu Lahab, ni ke mana Allah surah Lahab itu, tabbat yada abi lahabin wa tab, ketika itu Abu Lahab masih hidup dan isinya juga masih hidup. Dan Allah dah sebut dalam surah itu yang mereka ni ahli neraka. Dan terbukti apa yang Allah sebut itu benar. Sampai ke penghujung usia Abu Lahab dan isinya mati dalam keadaan kekufuran. Kalau Abu Lahab ni dia nak pusing cerita, dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, maknanya bersalahanlah apa yang Allah sebut dalam surah Al-Lahab tu. Tetapi tidak berlaku demikian. Allah Ta'ala Tuhan yang maha mengetahui. Masa hidup lagi Abu Lahab telah ada jaminan neraka untuknya. Wal'ayyazullah. Amru bin Amir Al-Khuzai. Amru bin Amir Al-Khuzai ni, kalau kita rujuk kitab Ar-Rahib Al-Makhtum, karangan Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, dia ni antara tokoh besar orang Mekah, bukan begitulah. Tokoh besar yang sering dirujuk dan dikatakan dia juga seorang yang memang alim. Asalnya mereka ini mengikut ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan asalnya di semenanjung Arab itu, ataupun di Hijaz, tidak ada penyembahan berhala. Tidak ada penyembahan berhala. Penyembahan berhala ini asalnya berlaku di sebelah Syam. Yang buat berhala ataupun yang menyembah berhala ini adalah agama yang lain. Jadi Amru bin Amir Al-Khuzai ini, dia bila pergi ke Syam, dia melihat ada orang beribadat dalam keadaan meletakkan patung di depan. Lalu dia bertanya, kenapa kamu beribadat meletakkan patung di depan ni? Jadi orang tu kata, kita nak sembah Tuhan tak nampak. Maka kita letakkan sesuatu sebagai mewakili Tuhan itu. Maksudnya nak ada mungkin kekhusyukan, fokus. Kita letak sesuatu. Maka diletaklah berhala itu. Asalnya begitu. Dan berhala itu jadi sebagai wasilah. Wasilah ni perantaraan antara Allah dengan yang menyembah. Akhirnya Amr bin Amir Al-Khuzai dia kata, oh bagus juga cara begini. Daripada kita beribadah tak ada apa-apa ni, kadang-kadang keyakinan pun kurang sebagainya. Akhirnya dia bawa balik cara beribadah yang sedemikian. Berhala itu ke Hijaz, ke Mekah. Maka mulalah orang menggunakan patung-patung ketika beribadah. Dia yang dikatakan dialah yang memulakan. Jadi sehinggalah sebenarnya Arab itu ataupun Hijaz, Mekah, Madinah itu dan sekitarnya dipenuhi dengan berhala. Pembunuh Ammar, Abul Ghadiyah Al-Juhani, pembunuh Ammar bin Yasir, ini pun ada hadisnya yang dikaitkan dengan neraka. Okay, baik. Seterusnya golongan yang kedua adalah golongan ahli neraka yang tidak kekal. Tak kekal ni maksudnya mereka akan diazab dalam neraka untuk satu tempoh waktu. Kemudiannya mendapat keampunan syafaat dan dimasukkan ke dalam syurga. Siapa mereka ini? Mereka adalah ahlu tauhid. Golongan yang mengesakan Allah. Golongan yang mengesakan Allah. Makna orang yang beriman tetapi pada masa yang sama mereka melakukan perkara dosa
Dan perkara dosa yang mereka lakukan itu tidak diampunkan oleh Allah. Sekarang isunya adalah Allah tak ampunkan mereka. Kalau Allah ampunkan mereka sebelum sampai ke neraka, berarti mereka tidak masuk ke neraka. Kalau Allah berkehendak beri mereka syafaat, mereka boleh melepasi titian sirat dan sampai ke syurga. Tetapi adalah kesalahan mereka sehingga mana Allah tidak ampunkan dan mereka ini diazab dalam neraka untuk tempoh masa tertentu. Berbeza-bezalah melihatkan kepada sejauh mana derhakanya hamba itu. Sejauh mana dosa-dosa yang dilakukan. Makin berat, makin banyak, makin lamalah di dalam neraka itu. Wal'iyyazubillah. Kita ni kena bersungguh-sungguh lah. Bersungguh-sungguh minta kepada Allah ni, yang kita ni nak terus ke syurga. Tak maulah neraka tu singgah walaupun sekejap, sedetik. Kita tak mahu dan kita tak sanggup. Oleh kerana itu, bersungguh-sungguh kita minta agar Allah Ta'ala masukkan kita ke syurga. Selamatkan kita daripada neraka. Ada doa yang sering kita baca, Allahumma ajirna minan nar. Lepas solat zikir, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah kami dari neraka. Waqina azaban nar. Ayat yang lain. Waqina azaban nar. Ya Allah, selamatkan kami daripada azab neraka. Kena minta sungguh-sungguh. Baik, contoh golongan ini kita tengok. Contoh golongan ini sebagai contoh. Ini yang saya bawa ini ada hadis-hadisnya semua. Tapi saya ringkaskan sahajalah kepada tuan-tuan sebagai satu gambaran. Sebagai contoh kita kata, golongan yang kekal atau yang tidak kekal dalam neraka, dia masih lagi Islam. Tapi dia buat dosa besar. Seperti hakim ataupun pemerintah yang tidak adil dalam menjatuhkan hukuman. Tidak adil. Nabi sebutlah hadis Al-Qudah Salasah yang kata hakim tu ada 3 golongan. Wahidun fil jannah wasnani fil nar. 1 dalam syurga, 2 dalam neraka. Hakim ni. Fa'amma alladhi fil jannah farajulun arafa al-haq wa qadha bih. Yang masuk syurga adalah yang satu yang masuk syurga itu hakim yang dia tahu akan kebenaran dan dijatuhkan hukuman bersandarkan kepada kebenaran itu. Manakala 2 dalam neraka adalah hakim yang dia tahu akan kebenaran tapi hukuman yang dijatuhkan itu berbeza dengan kebenaran. Dia tahu hasil perbicaraan sebagainya, maka bersalah itu tidak bersalah. Tetapi dijatuhkan hukuman bersalah umpamanya. Itu neraka. Ataupun satu lagi adalah hakim yang menjatuhkan hukuman dalam keadaan dia tidak pasti. Belum jelas lagi salah tak salah, tiba-tiba dihukumkan salah. Jadi sebab tu kadang-kadang perbicaraan itu mengambil masa yang agak panjang. Sebab bukan senang nak jatuhkan hukuman. Jadi Nabi sebut, itulah 3 kategori hakim, 1 dalam syurga, 2 lagi dalam neraka. Makna dia dah buat satu dosa besar lah, menzalimi orang lain. Membohongi Rasulullah ni sebagai contoh hadis lah berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Kita kata, oh ni Nabi SAW bersabda. Padahal itu bukan hadis pun, contoh. Ataupun hadis tu hadis palsu, maudhu'. Memang ulama katakan memang itu hadis palsu. Kita duk sandarkan kepada Nabi. Berarti kita membohongi Rasulullah. Tapi kalaulah kita kata hadis dhaif dan sebagainya, itu masih ada ruang. Iaitu kita kena belajar pula dalam bab ilmu hadis. Ilmu hadis. Tapi kalau sudah maudhu', palsu, atau kita kata, ini memang Nabi buat macam ni. Padahal Nabi tak buat pun macam tu. Contoh. Itu juga kita sebenarnya membohongi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyatakan, Man
taqawwala alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu finnar. Siapa yang berkata-kata siapa yang mengatakan sesuatu yang dinisbahkan kepada Nabi sedangkan Nabi tak berkata perkara itu, maka dia telah menempah tempatnya dalam neraka. Disebut dikaitkan dengan neraka, kaitkan dengan neraka. Itu yang kita sebut contoh-contoh ahli neraka yang tidak kekal, walaupun hakikatnya banyak lagi. Takabur, ni sombong kita dengan manusia ni. Orang yang sombong, dalam arti kata dia pandang orang lain dengan pandang yang hina, kemudian dia tidak dapat menerima teguran dan sebagainya kerana kedudukannya, kerana mungkin ilmunya, kerana keistimewaannya. Ini orang yang sombong, takabur. Yang takabur ni pun hadis jelas menyebut orang yang ada sifat takabur ini, kalau Allah tak ampunkan kesalahan tersebut, maka mereka ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Sombong. Tapi kita bukan kerja kita nak hukum orang sombong ataupun tidak. Kadang-kadang walaupun kita nampak mukanya begitu, tak senyum, cara berjalan dia, itu bukan semestinya dia sombong. Elakkan kita menjatuhkan hukuman untuk orang lain. Habis kita belajar ni untuk apa? Kita belajar ni untuk kita lihat diri kita sebenarnya. Adakah diri kita ini termasuk dalam golongan yang sombong atau bagaimana? Golongan sombong ni Nabi sebut ada dua ciri. Pertama, batarul haq. Mereka tak boleh terima sesuatu yang benar daripada orang lain, walaupun dia tahu benda tu benar. Teguran umpamanya kan, kita yang selalu pergi surau, tiba-tiba anak muda yang jarang-jarang datang surau, dia tegur kita. Dia kata, Pakcik semayang tadi tak sah. Macam mana kita dengar? Kita selalu datang surau, dia pula jarang-jarang datang. Main datang, sekali datang dia tegur kita. Kita pun terus marah dia, kamu ni dah lah jangan datang surau, kelas pengajian pun datang, tiba-tiba nak tegur aku. Contoh. Jadi itu dah ada sifat takabur. Jadi macam mana caranya? Kita dengar apa yang dia cakap. Kita tanya dia, boleh cerita sikit tak apa maksud kamu yang semayang saya ni tidak sah? Di mana salahnya? Kita dengar penerangannya. Kalau dia salah faham, kita betulkan. Dia kata sebenarnya macam ni. Apa yang kamu sebut tu sebenarnya tak betul tu, pemahaman dia tak betul tentang solat umpamanya. Kalau betul dia sebut, terima kasih banyak anak atas teguran. Jadi benda-benda begitu sebenarnya, kalau kita menerima teguran itu, orang pun tenang, selesa, kita pun lapang dada. Ini takabur lah. Yang kedua, tadi takabur ni kita kata menolak kebenaran. Yang kedua, ghamtun nas. Ghamtun nas ni adalah kita pandang rendah pada manusia. Kerana kedudukannya lebih rendah pada kita. Kerana ilmunya lebih rendah. Kerana yang lain lah. Pandang tu dah pandang dia lebih rendah pada kita. Itu ada sebab takabur. Nak duduk sebelah dia pun rasa tak best. Cakap pun. Kadang-kadang salam pun berbeza-beza. Salam dengan orang yang kita nampak ada kepentingan, bukan main lagi kita salam, kita peluk, kita cium. Tapi kalau dengan orang yang mungkin kita nampak hina di mata kita itu, salam tak salam macam tu saja. Bimbang kalau begitulah ada pada kita, berarti ada dah sifat takabur. Sifat takabur tu adalah sifat yang dosa besar. Terusnya dosa membunuh, orang Islam yang membunuh tu dosa besar tetapi tidak mengeluarkan dia daripada Islam. Sebab memang membunuh tu adalah dosa besar dan adalah dalilnya. Ini memang dia niat membunuh. Kalau dia mempertahankan diri dia, akhirnya musuh tu terbunuh, itu cerita lain pula. Kalau dia bawa kereta laju, berlanggar, kemudian mati orang, itu syibhul amdi, maknanya hampir sengaja kerana dia bawa kereta laju di kawasan yang sesak. Tapi kalau dia bawa elok sebagainya, taklah laju sangat, saja nak jadi cerita entah macam mana terlanggar, mati orang tu.
itu memang tidak sengaja lah. Jadi semua itu berbeza implikasi hukumnya dalam Islam. Jadi dosa membunuh ni memang niat nak membunuh. Membunuh yang ruang yang tidak diberi diizinkan oleh syarak. Maka dia berdosa. Kalau Allah tak ampunkan dosa dia, berarti neraka. Orang yang makan riba, nampaklah keuntungan sedikit, sedikit interest tetapi tak berbaloi dengan apa yang akan dilalui pada hari akhirat. Jadi kita ni memilih sistem ekonomi Islam ataupun muamalat yang patuh syariah ini bukan lagi alternatif. Ia sesuatu yang wajib. Hari ini kita dah ada banyak pilihan. Bagi yang terlibat juga dengan riba, perlulah usahakan untuk berhenti daripada terlibat dengan sistem-sistem ataupun muamalat ribawiyah, transaksi yang berkait dengan riba. Hari ini pun kalau kita lihat satu-satu transaksi itu yang berlaku itu, ada ketikanya kita tak nampak di sebaliknya. Yang zahir itu pertama dia guna perkataan-perkataan Arab. Kita bila sebut dengan perkataan Arab ni dah macam Islam lah atau syariah. Padahal dia mempergunakan perkataan itu dan cara dia proses ataupun cara perniagaan ataupun transaksi itu sebenarnya di belakangnya itu terkait dengan riba. Jadi kita ni nak berhati-hati, kita tengoklah yang ada panel syariah yang boleh mengesahkan, selamatlah. Tapi kalau kita terlibat dengan suatu cari-cari panel syariah pun tidak ada, tidak ada yang pakar boleh mengesahkan, lebih baik tinggalkan. Bukan lebih baik, perlu tinggalkan. Sebab dosa riba ni dosa yang besar. Dosa yang di kalangan dosa besar tu, dia antara dosa yang lebih besar. Makan harta riba. Begitu juga orang yang makan harta orang lain secara batil. Ini sebagai contoh, dia tipu pembahagian harta pusaka. Sepatutnya bahagiannya sikit sahaja. Tapi dia pandai ubah suai dan sebagainya, akhirnya dia dapat lebih. Ini pun kita sedang makan harta orang lain. Dalam Quran pun Allah sebut dikaitkan perbuatan itu dengan api neraka. Makan harta orang secara batil. Baik. Termasuklah kita kata orang yang mencuri, itu pun sama juga, dia ambil harta orang secara batil. Apalagi orang yang makan, sebagai contoh, amanah orang kepada kita. Doa amanahkan kita jaga duit dan sebagainya, kita gunakan duit itu. Jadi tanpa kebenarannya. Itu juga adalah salah satu bentuk makan harta orang lain. Jadi kena hati-hatilah. Kemudian kita tengok seterusnya. Ni saya laju saja tuan-tuan. Pengukir patung. Pengukir patung ni al-musawwirun. Ada hadis yang khusus berkaitan dengan perkara ini. Asyaddun nasi azaban indallah al-musawwirun. Sedahsyat-dahsyat seksaan dan azab di sisi Allah adalah golongan yang mengukir patung. Mengukir patung asalnya untuk sembahan. Untuk sembahan. Tapi para ulama ada yang mengatakan mengukir patung-patung yang makhluk bernyawa secara sempurna. Itu juga termasuk dalam dosa besar. Dia mengukir patung makhluk yang bernyawa. Manusia, haiwan. Tumbuhan tak masuk sebab tumbuhan ni dia tidak ada roh, tidak bernyawa. Sebab tu kalau nak buat ukiran apa semuanya, buatlah ukiran berbentuk tumbuh-tumbuhan, bunga dan sebagainya. Pemandangan alam. Elakkan kita
mengukir bentuk-bentuk seperti haiwan ataupun manusia. Kadang-kadang ialah kita nak hias landscape depan rumah kita, ada sikit air terjun, kita pun letaklah burung bangau, patung burung bangau dan sebagainya. Nak bagi nampak cantik. Tapi kalau tanya saya, elakkan. Walaupun para ulama ada juga berbeza pandangan sedikit sebanyak. Tetapi kalau kita lihat majoriti, banyak ulama yang tidak membenarkan patung-patung makhluk yang bernyawa itu. Kita mahu ada kita letak dalam rumah ke, luar rumah ke, dilarang. Dan dibolehkan kepada anak-anak kecil. Anak-anak patung itu untuk mereka bermain. Sekadar itu sahaja, tanpa memuliakan. Jadi kita sebagai ibu, sebagai ayah, anak kita dia main patung apa, patung Barbie ke apa ke yang bentuk manusia itu, haiwan. Lepas main tu janganlah kita duduk susun elok-elok tepi dinding ataupun dekat rak. Bagi kita tak mau jadikan benda tu sebagai satu perhiasan. Lepas main, masukkan dalam kotak, tutup. Letak dalam satu tong ke, box ke, letak dalam tu, tutup. Simpan. Nak main, keluarkan balik. Tak perlu dijadikan dia sebagai bahan perhiasan patung-patung bernyawa ini. Pada hari akhirat, ada hadis yang menyebut orang yang mengukir patung-patung yang hidup dan bernyawa ini, pada hari akhirat dikatakan kepada mereka, ahyau ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kamu ciptakan. Muttafaqun alaih. Hadis yang sahih. Ahyau ma khalaqtum. Hidupkan apa yang kamu ukir. Seolah-olah mereka ini yudahi'una khalqallah. Cuba meniru ciptaan Allah ataupun nak ambil urusan Allah Ta'ala dalam mencipta. Jadi elakkan begitu. Kanak-kanak nak main boleh. Ada ulama mengatakan untuk tujuan pendidikan dan pengajaran boleh. Tapi sekadar itulah, tanpa dimuliakan. Itu melibatkan ukuran-ukuran lah. Kemudian seterusnya, orang yang menyokong kezaliman, orang yang berlaku zalim. Nabi ajar kita supaya kita membantu orang yang dizalimi dan orang yang zalim. Membantu orang yang dizalimi itu jelaslah kita selamatkan dia daripada kezaliman, daripada dizalimi oleh orang lain. Tapi kalau membantu orang yang zalim ni bagaimana? Maksudnya kita hentikan kezalimannya. Hentikan kezaliman itu. Dengan apa cara sekalipunlah, cara yang diizinkan oleh syarak. Dan dalam hadis ataupun dalam Quran surah Hud, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu cenderung kepada orang yang melakukan kezaliman, kelak kamu akan dibakar ataupun disentuh oleh api neraka. Tarkanu bukan sekadar cenderung, tapi menyokong orang yang zalim itu. Maknanya dengan adanya kita, dia mampu untuk melakukan kezaliman. Jadi kita jangan jadi rukun kepada orang yang zalim, yang menyokong, yang menyendal, sehingga orang zalim itu boleh berterusan melakukan kezaliman. Jadi dosa sebegini pun dikaitkan dengan azab neraka. Perempuan yang tidak menutup aurat, sebenarnya lelaki dan perempuan lah. Tapi perempuan ini lebih lagi, sebab syaratnya itu kalau kita lihat lebih ketat lah dalam menutup aurat itu. Sebab hampir keseluruhan tubuhnya itu adalah aurat, kecuali muka dan kedua tapak tangan ataupun sehingga pergelangan tangan. Nabi sebut di akhir zaman ni ada golongan perempuan yang mereka ini berpakaian tetapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang. Berarti mereka pakai tetapi tidak menepati syarat menutup aurat
Apakah syarat menutup aurat? Iaitu pertama, kain tersebut tidak menampakkan warna kulit. Maknanya kain itu kain yang agak tebal lah. Kalau kita letak kain itu pada tangan, tak nampak warna kulit tangan ni. Maknanya dia betul-betul menutup. Yang kedua adalah longgar, tidak ketat sehingga menampakkan bentuk tubuh. Yang ketiga adalah tidak dapat dilihat aurat itu sama ada daripada atas, depan, belakang, kiri, kanan. Minta maaf, mungkin ada muslimat yang pakai tudung tetapi nampak telinga. Bentuk tu satulah, ada yang memang nampak telinga, jarang je tudung itu. Nampak rambut di bahagian belakang. Jadi kena pastikan perkara tersebutlah. Kita ada ilmu yang kata tutup aurat tu bagaimana. Bukan nak berfashion itu tidak masalah selagi mana fashion itu menepati dengan tuntutan syarak. Baik. Ini perempuan tidak tutup aurat. Ni semua ni kalau Allah tak ampunkan ni, kalau Allah ampunkan sebelum sampai orang itu ke neraka, berarti selamatlah daripada neraka. Sebab tu kalau kita terasa akan seolah macam kita terlibat dan sebagainya, minta ampun kepada Allah bersungguh-sungguh. Penguasa yang zalim ni orang yang diberikan kuasa untuk menegakkan sesuatu, tapi mereka ini menjatuhkan hukuman secara sembrono, memukul sesuka hati. Ini orang yang penguasa yang zalim. Menyiksa haiwan, ni yang mana membela kucing, membela belaan dalam sangkar dan sebagainya. Pastikan diberikan hak kepada haiwan-haiwan itu. Jangan sampai kita tak beri makan, dahlah tak buka sangkar, tak beri makan, akhirnya haiwan itu mati. Balik kampung, tertinggal saja akuarium begitu. Sedangkan kita balik satu jangka masa yang panjang, maka akhirnya haiwan itu, ikan itu mati. Kita mungkin tak rasa apa, alah ikan je kot. Takkanlah. Tak. Itu juga dikira menyiksa haiwan. Jadi sebelum balik pergi mana-mana, pastikan kita dah ikhtiarkan yang terbaik untuk haiwan yang kita tinggalkan, yang kita bela. Supaya mereka sentiasa dapatlah makanan, keperluan mereka. Kalau tidak termasuk dalam bab ini, sebab Nabi SAW pernah menyatakan, Nabi pernah lihat neraka. Nabi melihat dalam neraka itu ada seorang perempuan daripada Bani Israel yang diseksa. Ini advance. Cerita neraka ini cerita akan datang, Nabi diperlihatkan depan baginda. Nabi melihat seorang perempuan Bani Israel yang sedang diseksa, yang mana dia diseksa dengan sebab seekor anak kucing yang dia bela. Diikat, tetapi dia tak lepaskan. Dia ikat kucing itu dan dia tak bagi makan. Dan dia tak lepaskan kucing itu cari makan. Dan sehinggalah kucing itu mati dalam keadaan lapar. Mati dalam keadaan lapar. Jadi, dia diseksa di dalam neraka. Seterusnya tidak ikhlas dalam menuntut ilmu. Kita ikut kuliah-kuliah pengajian. Kita tanya diri kita untuk apa? Kenapa? Ya? Maka sudah pastilah ini satu tuntutan agama. Kita buat kerana Allah. Allah perintah kita untuk menuntut ilmu. Dan kita menuntut ilmu juga untuk kita menambah baik kualiti ibadah kita, kualiti akhlak kita, amalan seharian kita, itu tak ada masalah. Kalau tidak, dia tidak, dalam hadis menyatakan dia tidak masuk ke syurga. Atau man fa'ala dzalika fannar. Siapa yang buat begitu maka nerakalah. Dia belajar ilmu untuk bermegah-megah. Belajar ilmu untuk nak berdebat dengan orang. Belajar ilmu supaya dipandang mulia oleh orang. Niat tak betul lah. Maka kata Nabi, man fa'ala dzalika fannarun nar. Siapa yang buat begitu maka nerakalah tempatnya. Seterusnya sikit tuan-tuan ya. Minum daripada cawan emas dan perak. Ini pun tak boleh. Cawan emas dan perak. Ini pun dia ada hadis yang menyebut tu. Alladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi batni nar. Siapa yang minum daripada bekas emas dan perak, sesungguhnya dia telah
masukkan ke api neraka ke dalam perutnya. Kemudian yang terakhir, bunuh diri. Ini contoh, banyak lagi. Bunuh diri pun sama. Dia Muslim dan dia bunuh diri itu dosa besar. Dosa besar. Maka kalau dia bunuh diri itu dengan cara dia terjun ke akhirat nanti dalam neraka, dia akan naik tempat tinggi terjun. Naik tempat tinggi terjun. Kalau dengan cara dia tikam, maka dalam neraka nanti dia akan tikam diri dia. Tikam. Kalau dengan cara makan racun, begitu juga dalam neraka. Dia akan diberikan satu makanan yang azab ke atas diri dia. Jadi membunuh diri ini dosa besar. Cuma kita jangan mudah-mudah menghukumkan orang bunuh diri. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku di saat itu. Mungkin dia tak sedar, mungkin dia kerasukan, atau mungkin dia tak berniat bunuh diri pun, dia acah-acah saja. Contoh, orang akan kecewa sebab tunang ke isteri ke adalah masalah suami isteri, dia pun pergilah duduk di tingkap. Tingkap tu tujuannya nak acah-acah saja supaya isteri dia balik semula. Dia pun peganglah tepi tingkap, entah macam mana, atau pegang-pegang tergelincir, akhirnya jatuh dan mati. Dia asalnya tidak berniat nak bunuh diri, dia saja acah-acah saja, tapi akhirnya terjatuh dan mati. Kita pun tengok, ya Allah, teruknya orang ni terjun dari bangunan, bunuh diri. Jadi bunuh diri ini hanya dia dengan Allah sahaja yang tahulah hakikat yang sebenarnya. Kita urus jenazah dia seperti jenazah seorang Muslim biasa. Dikuburkan juga di perkuburan orang Islam. Ini sebagai contohlah beberapa kesalahan yang dikaitkan dengan neraka yang dilakukan oleh orang yang beriman, orang yang Islam, sekiranya Allah Ta'ala tidak ampunkan. Kalau Allah ampunkan, maka selesailah perbincangan kita ni, tak ada masalah. Tapi bila Allah tidak ampunkan, maka sampailah masuklah neraka. Di situlah nanti Allah akan tentukan berapa lama mereka ini akan tinggal di dalam neraka. Jadi untuk pagi ini saya berhenti sekadar contoh-contoh ahli neraka ini, yang kekal dan yang tidak kekal. Akan datang insya-Allah kita akan sambung cerita tentang penghuni neraka. Kalau nak dibandingkan dengan penghuni syurga, yang manakah yang lebih ramai? Kemudian jantina pula, lelaki dan perempuan. Semua itulah. Jadi saya tengok ada yang angkat tangan ni, barangkali mungkin nak bertanya kot, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada dua soalan. Pertama, tentang patung tu, kalau dalam gambar yang bukan three dimensional, macam mana? Katakan gambar burung, pemandangan bersama burung, gambar sahaja, ukiran yang dua dimensi lah. Itu soalan pertama. Soalan kedua, bagi orang-orang Islam yang tinggal di negara kat luar negara lah, US ke mana, dia orang tidak dapat bermuamalat dengan cara Islamic banking sebab kan itu macam mana hukum mereka terpaksa juga ambil loan semua kan secara conventional. Baik, saya respon soalan kedua tu, saya cuba faham sebab dia macam ada gangguan sedikit suara lah. Okey, yang pertama berkaitan dengan gambar. Gambar pun kalau kita lihat pandangan ulama juga sama. Gambar yang merujuk kepada makhluk yang hidup, yang dilukis ataupun diukir. Jadi kecuali gambar fotografi. Fotografi ni adalah gambar sebenar yang diambil, dia bukan lukis dan dia juga bukan diukir. Yang itu kata para ulama dikecualikan. Tapi kalau gambar yang dilukis ataupun diukir, sama ada 3D ke 4D ke apa semualah, itu termasuk
dalam seperti ukiran patung tadi. Sekiranya tidak ada keperluan dalam rumah itu, bukan kita setengahnya dalam tujuan untuk pendidikan, nak mengajar tentang perubatan, anatomi dan sebagainya, maka yang tu ada ruang yang diizinkan. Tapi kalau sekadar perhiasan, kalau tanya saya lah, tak perlu. Tak perlu patung ataupun gambar yang menyerupai makhluk yang hidup. Berbeza dengan kartun. Kan dia ada watak-watak kartun yang bukan watak yang sebenar. Contohnya Doraemon tu, ataupun apa-apalah yang bukan ianya berbentuk mainan dan dia bukanlah makhluk yang sebenar. Yang tu tak ada masalah. Tapi bila mana diukir atau dilukis menyerupai makhluk-makhluk hidup yang sebenar, di situlah timbul persoalannya di sisi pandangan ulama. Kalau saya sendiri cenderung untuk tidak membolehkan kecuali ada tujuan-tujuan tertentulah. Macam kita kata kita pergi museum, dia letak haiwan-haiwan sebegitu untuk mengajar orang kenal tentang haiwan. Contoh dia ada elemen pendidikan di situ. Okay, itu pandangan apa yang saya sebut tu pandangan para ulama dan saya cenderung kepada pandangan itulah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan bagaimana orang Islam berada di negara yang bukan Islam ataupun negara yang diperintah oleh orang bukan Islam. Tidak ada muamalat Islam di situ. Terlibat juga dengan muamalat ribawi, riba dan sebagainya. Dia ambil beginilah dalam kehidupan kita ni, akhafud dararain. Kita cuba sedaya upaya mengelak yang mudarat itu. Mungkin sampai tahap kalaulah ianya kita terpaksa juga lalui sekadarnya sahaja. Bukan kita mengambil untung untuk kita niat nak mengambil keuntungan lagi daripada transaksi yang berikut yang tersebut. Ianya sekadarnya sahaja untuk urusan itu kerana memang kita tidak ada ruang lain untuk kita mengelak. Itu bagi yang saya sebut ni negara-negara yang memang tidak diperintah oleh orang Islam dan ialah mereka sendiri pun tidak ada alternatif di negara tersebut. Ini bagi negara-negara begitulah. Wallahu alam, adakah sekarang negara-negara barat tu memang tidak ada alternatif langsung tentang sistem perbankan Islam ataupun yang muamalat Islam ni. Kalau betul-betul memang tidak ada dan kita di situ dan kita perlu juga bermuamalat, melakukan urusan transaksi dan sebagainya, maka sekadar keperluan itu sahaja. Bukan kita sampai tahap menikmati, mengambil untung, mengambil peluang lagi. Itu apa yang dapat saya sebutlah. Tapi mungkin boleh juga merujuk kepada asatizah yang lain lah. Mungkin mereka ada pandangan mereka dalam perkara ini. Itulah yang dapat saya respon. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Mungkin dah tak ada rakut Jadi insya-Allah nanti kita sambung lagi perbincangan akan datang berkaitan dengan tajuk neraka, dan mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Yang baik yang sempurna milik Allah Ta'ala, kekurangan kesilapan itu daripada diri saya lah yang kurang ilmu dan banyak dosa ini. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa kita semua. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah ta'ala li wa lakum wa billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasul wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una
Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu salihan wa ta'asaw. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.